Sisa buangan daripada kilang premis perniagaan. Sampah negara juga kian menggunung. Penuhi sampah sarap yang luar biasa sejak A South Korean waste management firm was found to have illegally sent tons of waste to the Philippines for disposal. Malaysia is mounting a fight against illegal imports of contaminated and non-recyclable plastics. Ada pencemaran sisa buangan di Sungai Kingkimi. Jumlah sampah direkodkan semakin meningkat di seluruh dunia dalam kebelakangan ini. Menjelang 2050, dijangkakan sisa pepejal perbandaran di seluruh dunia meningkat sekitar 70% iaitu sebanyak 3.4 bilion metrik tan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan penduduk, pembandaran dan pertumbuhan ekonomi serta kebiasaan berbelanja pengguna. Menurut agensi dan Jabatan Perlindungan Alam Sekitar, penyelewengan ini disebut sebagai pembuangan haram atau illegal waste dumping. Perkara ini dianggap tidak sah kerana ia memberi kesan yang berbahaya kepada alam sekitar. Jika hal ini tidak dibendung dari awal dapat mengakibatkan kesan buruk terutamanya kepada alam sekitar sama ada di darat atau laut. Antara kesan buruk pembuangan haram terhadap alam sekitar ialah ancaman kepada habitat dan hidupan liar. Haiwan yang terdedah dengan sampah sama ada di dalam atau di luar habitat mereka ini kerap mendapat penyakit akibat daripada bahan tercemar dan beracun yang ada di dalam sampah sarap itu sendiri. Justeru, hal ini berpotensi menjejaskan rantaian makanan di habitat tersebut. Haiwan juga berpotensi untuk mengalami perubahan gaya hidup semula jadi disebabkan terpaksa beradaptasi dengan kehadiran sampah di kawasan mereka. Sebagai contoh, kes peningkatan jumlah penyu yang mati di lautan adalah berpunca daripada sifat manusia yang tidak bertanggungjawab seperti membuang straw dan plastik pembungkus makanan ke dalam laut. Kesannya, ratusan ekor penyu mati akibat termakan plastik tersebut kerana menyangkakan ianya obor-obor iaitu makanan semula jadi penyu. Selain memberi kesan buruk terhadap habitat dan hidupan liar, perbuangan sampah secara haram ini juga dapat memberi kesan buruk terhadap keadaan tanah, air dan udara itu sendiri. Tanah yang didedahkan oleh sampah sarap terlalu lama akan menjadi kurang subur dan beracun kerana tercemar dengan bahan dan sisa toksik dari sampah. Hal ini sekaligus akan memberi kesan kepada industri pertanian dan juga menyebabkan tubesaran pokok terbantut. Masalah dari sudut air pula, sampah sarap ini boleh menyebabkan perubahan yang teruk terhadap indeks kualiti air. Hal ini dapat dilihat apabila banyak sungai-sungai di Malaysia tercemar akibat pembuangan sisa sampah dan buangan sama ada dari masyarakat sekitar maupun kilang-kilang berdekatan. Pembuangan sisa secara haram dapat menjejaskan kualiti udara yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit berkaitan sistem pernafasan manusia yang boleh membawa maut. Hal ini dapat dilihat apabila berlakunya pencemaran udara di Pasir Gudang, Johor yang menyebabkan penutupan beberapa sekolah di daerah tersebut kerana ribuan orang terjejas dan mengalami muntah, pening dan sebagainya akibat daripada sisa toksik dari industri yang dibuang. Perkara ini telah membawa kepada inisiatif untuk menanam pokok Eugenia atau lebih dikenali sebagai pokok kelab paya di kawasan pelubusan sampah haram. Idea ini telah dicadangkan oleh Majlis Pembandaran Kelang MPK bagi mengelakkan masalah pelubusan sampah haram di Bandar Kelang daripada berulang lagi. Pokok Eugenia merupakan tanaman yang mudah dijaga walaupun mempunyai kedudukan daun yang sangat padat. Daunnya yang mempunyai beberapa peringkat warna hijau serta pokok ini jarang menghasilkan bunga dan buah menyebabkan ahli landscape memilih untuk menanam tumbuhan ini di kawasan pelubusan sampah haram yang telah dibersihkan tersebut. Hal ini jelas sekali dapat membantras pihak tidak bertanggungjawab daripada terus melonggok sampah secara haram di lokasi berkenaan serta sekaligus dapat menambahkan lagi tumbuhan hijau di kawasan itu. Kaedah kedua dalam menangani masalah pembuangan sampah secara haram adalah dengan mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah dalam melakukan aktiviti ini. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) perlu menjalankan tugas mereka bagi memastikan individu yang tidak bertanggungjawab tersebut dikenakan denda ataupun kompam yang sepatutnya. Sebelum itu, PPSPPA akan melakukan proses pemutihan lokasi sampah-sampah haram dan tindakan pembersihan akan dijalankan terlebih dahulu. Pihaknya akan meletakkan papan tanda di lokasi berkenaan bagi mengelakkan sampah haram tersebut kembali aktif semula selepas ini. Namun, jika ada pihak yang masih berdegil, masih membuang sampah di tempat haram akan dikenakan denda tidak kurang daripada RM10,000 Malaysia dan tidak lebih daripada RM100,000 Malaysia.
Tindakan menyita lori dan jentolak juga akan diambil jika pihak mereka masih berdegil. Bagi memastikan setiap kawasan bersih dan ceria, PPSPPA akan mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana pihak yang didapati menjalankan kegiatan sampah secara sesuka hati.